Yang ni if not ni, ini aku tak, ini aku faham. Ni just apa yang Indonesia manager kalau nak masuk ke apa tak boleh lebih daripada ni. Tak boleh lebih dari 20,000. Ni macam nak tutup ni. Aduh. Sekejap. Yang raise application error tadi betul lah kan? Itulah dia kan? Yang mana? Yang tadi tu yang Farah Yang bagi kalau tu warna betul kuning tu kan. Yang ni dah. Tapi yang bawah tu apa? Yang Tak. cuba kau rasa lagi. Rasanya itulah dia punya application error dia. Yang ni Dia akan keluarkan benda tu. Dah. Oh yang 900 nya. 900. Yang bawah-bawah tu tak ada apa-apa Yang ada. Error Tak, aku tak pernah buat pula raise application error. Tapi aku rasa itulah dia punya error. Ini error dia. Betul. Cuba kau letak 90,000. 900 tu jadi 90,000. Sebab dia akan keluar error kalau benda tu kurang dari gaji dia. Yep. Ya, yang ni boleh macam sikit ni. Sekejap. Komen nak boleh ended. Maksud dia apa Sini pun ada. Cuba tengok yang saya bagi tu. Ada dekat dia ada bagi. Oh, saya send dalam Teams itu. Team chat. Itu senang sikit lah. Yang ni Yang tu just caps lock kan Kai? Okay. Yang ni insert ni. Yang ni macam update dia ke apa Oh ke sekali? Masa insert dengan update dia akan auto cap lock kamu punya F name dengan last name. Yang ni Farah ni. Sekarang aku nak. Jadi apa benda ni? Okay. Apa tu sakitnya? Telinga. Bunyi apa? Ke aku punya earphone. Tak ada apa, teruskan. Sorry. Boleh. Nanti jangan run terus, kamu highlight row 1 sampai 6. Highlight. Control enter. Okay, lepas tu highlight yang select yang tu. Okay. Tak, yang select saja. Row number 9 saja. Control enter. Okay, kamu tengok first name dengan last name tak ada caps lock kan? Okay, sekarang kamu insert satu value. Insert yang tu. Yang ni. Nanti dia punya F name dengan last name dia akan auto caps. Okay, kamu select again. Nice. Macam mana nak keluarkan macam ni? Ui. Sofian, mic. Kenapa? Sorry. Okay. Ada dengar lagi ke? Tak. Oh, ada lagi. Ada lagi.
Dengar ya? Tak. Dah tak dengar. Okay. Sorry. Okay. Tak okey lah ni yang trigger yang ni. Weh, Dia just- macam mana aku buat? Aduh, aku yang simple pun tak dapat. Kau Geram faham aku. tak yang ni? Kau faham tak yang ni? Ha? Kau faham tak yang ni? Ini aku faham. Maksud dia nak apa? Caps lock je. Okay, maksud dia even kita ni pun nak masuk dalam ni dia auto caps lock kan. Ya. Yang ni okey je. Tapi tu lah macam mana? Macam mana apa? Macam mana dia keluar macam gini? Macam contoh lah macam yang Farah punya tadi. Yang ni dia just keluar contoh lah dia just sekejap sorry. Contoh lah kalau yang lebih dia keluar macam ni kan. Macam Hengkai punya dia total keluar jadual tu saya. Narik juga. Aku kata buat tak boleh tu. Ya, kalau tak ada error, tak ada lah keluar error. Tapi Okay, tengok kan? code dia tu, tengok bawah begin dia tu. Tengok yang new fname, dia just macam tu, new.fname. So maksudnya nombor yang benda yang baru masuk lah kan, new kan. Equal to apa dot benda sama juga fname. So just guna function apa untuk besarkan huruf dia lah, itu je lah dia. Itu ni. Yang keluar jadual ni. Memang macam tu Itu sebab kau select. Tu kau select. All from start. Tu kau just select nak tengok. Okay. So maksud dia kalau kat sini pun kalau kita tak for select tu from select tu boleh keluar jadual dia contoh nak tunjuk jadual tu boleh lah. Boleh. Tapi tu lah tak apa lah. Kalau aku buat for select pun yang sebelum ni pun yang simple tu pun aku tak dapat kan. Tak apa lah. Sekejap. Ni kita dah rekod ke? Dah rekod dah. Dah. Okay. Sekejap. Hengkai. Nak tanya yang saya tengok tunjuk balik yang kod Farah tadi tu. Dia kalau raise application error, dia keluar yang macam kuning ke? Yang ni dia kalau raise application error, maksudnya dia keluar yang warna kuning ni lah. Macam tu. Aku rasa ya lah. Sebab dia ada if else kan? Yang ni tak ada. Yang ni dia buat when dekat for each row when new salary. So maksudnya raise application error tu dia akan keluarkan warna kuning tu je lah. Itu je lah aku nak faham. Betul lah tu yang tadi kod tadi. Tadi ada keluar kan? Saya ada nampak. Tapi saya tadi buat barang saya mute kan. Saya tak pernah buat raise application error, so saya tak tahu result dia macam mana. Saya pun baru research. Saya cuba kurangkan balik 9,000 tu kepada 900. Dia keluar macam tu Hengkai. Sorry cannot be deduct lah kat bawah tu. Yang ni baru yang betul lah. Maksud dia tak bukan maksud aku ikut yang coding tu lah. Sebab salary cannot be deducted tu dekat sini kan. Yang komen tadi tu kalau tak 9,000 tu yang tu maksud dia apa tak jadi ke ataupun memang macam tu? Tak, dia bukan macam tu. Dia sepatutnya kalau dia lebih daripada gaji yang sebelum ni, dia akan update terus. Tapi kalau dia kurang, baru dia keluar error yang salary tu kan? Okay. So kalau lebih dari 9,000 tu, dia tak update lah tadi tu? Maksudnya dia tak update lah? Dia tak update. Dia cakap SPL tu not Tak, tadi sekarang nilai dia berapa dalam table ni? 9,000 ke 900? 9,000 kan? Kamu try 9,000. Buat 10,000, set salary 10,000. Ataupun 9,001 ke? Okay. Select dulu. Stop. Select apa? Run lah. Tu boleh. Dia update lah. Tadi 90,000 tu banyak. Coding tu kat sini kan maksudnya.
So okay lah kan, dua-dua trigger okay lah kan. So nak teruskan dengan yang lain ke macam mana? Boleh je. Boleh? Ya, saya tutup skrin dulu. Okay, sebab ni trigger, teruskan dengan saya pula lah. Saya pun trigger. Okey, silakan. Sekejap. Screen. Okay, nampak tak? Nampak. Untuk trigger yang first saya buat before insert on branch table. So saya perhatikan dekat table branch, contoh kalau saya select okay, dia punya branch number semua sama je, B005, B007, B003. So benda ni macam increment, tapi dia just ada B kat depan. And saya nak buat dia macam bila kita insert baru, dia macam auto je lah untuk insert dia punya ID. So dia tak perlu ada macam kena insert juga benda branch nombor tu. So itu je lah saya nak buat. So saya guna trigger, saya buat before insert on branch for each row. Saya declare dulu current number and new branch number. Apa current number ni buat adalah dia akan tengok dulu dekat dalam table branch ni latest number. So maksudnya sekarang ni dia tak tersusun and latest number dia adalah B007. Okay, so saya select guna function reject replace. Apa yang function ni buat adalah dia replace segala bukan nombor dalam ID ni. Contohnya kalau saya select B007, dia akan select 007 saja. Into from branch where row number equal to 1 order by branch number. So ini dia akan order dulu, dia akan susun dulu semua ni. So nanti branch nombor 007 ni akan ada kat atas sekali dan dia akan ambil yang itulah row nombor 1. So dia akan ambil yang B007. And then untuk declaration nombor 2 ni new branch number. So new branch number ni branch number yang baru equal to B, of course sebab ada B kat depan. And saya guna function lpad. Lpad ni maksudnya dia akan tambahkan kosong-kosong ni. So contoh kalau dia nombor 8, so dia akan B008. Tapi kalau dia 11, dia akan jadi B011. So dia akan replace ikut keadaan lah. Kalau dia nombor tu, kalau dia kosong dia nak 2, dia letak 2. Kalau kosong dia nak 1, dia letak 1. Okay. Then new branch number equal to new branch number lah. Alright. So saya dah run dulu ni sebelum ni. So just nak test saja. So sekarang kalau select from branch, kita paling latest kita ada B007. Okay, contoh kalau saya insert baru, saya tak insert pun ID untuk branch. So kalau saya insert, okay, dah insert, saya select balik. Boleh lihat ada B008. Kalau saya insert lagi, dia akan jadi B009. Dia auto letak nombor tambah. Try 2 kali lagi. Sebab nak tengok kalau dia capai 11, dia akan jadi B011 ke B011 kan. So kita test lagi. Select. Dia terus automatic jadi 0 tu jadi 1 saja. Macam tu je lah. Okay, itu untuk yang trigger first. Yang trigger second saya buat simple saja, iaitu untuk dia simple tapi sebenarnya dia perlu. Maksudnya saya tengok dekat table registration. Dia kat sini kita ada client number, branch number, staff number dengan date join. So maksudnya dekat dalam sistem tu kita akan insert 3 ni dan date join ni pun kita akan insert. So macam tak efficient kat situ sebab date join ni macam masa kita insert tu tarikh tu lah kita ambil. So saya buat dia terus automatic ambil tarikh sekarang. So saya buat equal to sysdate. So maksudnya for each row dekat registration before insert, declare date baru, new date join equal to sysdate. So maksudnya dia akan ambil date yang sekarang lah before dia insert. So saya dah run dulu. So saya just nak test. So kita set from registration.
benda ni simple tapi dapat kurangkan kerja lah. Okay, contoh Betul lah, sekarang, dia perlu contoh sekarang okay, tak ada apa-apa. So saya akan selectkan benda baru CR76 B005 SL benda ni, tapi tak ada date. So tak perlu simpan date. So kalau saya select insert, saya select, dia akan capture date baru. So date hari 27 2020. So benda ni membantulah. Okay, itu saja daripada saya. Saya punya trigger. Okay. Ada apa-apa komen ke? Apa benda nak tanya ke? Yang second tu maksud dia auto, bila kita update dia auto apa? Maksud dia bila kita tambah value baru dia auto terus update kita punya, maksudnya date yang join tu dia ambil terus date macam tarikh hari ni semua macam tu lah. Kira dia automatic lah, kita tak payah nak tulis balik ke nak tulis tarikh apa semua tak payah lah macam tu lah. Okay, faham. Alright. Okay. Yang tu kalau yang tu sistem kan. Kalau tak letak value pun ada value today kan. Kalau tak letak value pun ada value today, tapi senang trigger buat lah. Okay. Ijam. Yang date join tadi kan, kau buat tu, kau ambil dari table lah. Ya. Yang mana? Date join, ada tu, new date join. Lepas tu, apa tu, si date tu kan, yang tu kau ambil dari table ke ataupun kau insert? Ini memang function dalam Oracle. Okay. Maksudnya dia memang ada function untuk capture date. Tapi macam kata Engkas, masa kita insert tu, boleh je letak kat tepi ni to date. Maksudnya sekarang, date yang sekarang. So terus masuk sekali. Tapi itu berguna dalam database lah. Contoh kalau buat sistem, maksudnya lagi senang lah, tak perlulah kita nak letak date dekat dalam sistem. So dia database dia terus ambil terus, okay? Okay, itu dia daripada saya. Okay. So continue nak procedure ke function dulu? Function dulu lah. Okay. Show string. Nampak tak? Nampak Teams. Okay. Okay. So yang ni saya buat untuk nak check minimum salary, maximum salary, lepas tu average salary, dan ni total salary untuk satu year. Yang ni untuk each month. So yang company manager dia boleh tengok total output for each month. Okay, saya run through. Beza function dengan procedure ialah function dia ada return. Okay, so yang ni create or replace. Saya run through. Okay, so yang ni dia nak tulis output dia. Sebab ini function dia akan return varchar. Jadi kita boleh output dia. Boleh, sebab dia return string varchar tu. Okay, so kita run. Okay, so dia akan tunjuk minimum salary ialah 1,200. Yang ni. Okay, so dia akan calculate semua. Maximum salary 90,000 dan average dia akan count sendiri. Lepas tu total salary ialah sum out of semua ni. Tapi ini salary untuk satu year kan? Jadi dia akan divide 12. So dia akan jadi total output for each month. Okay, so ini first dia function saya. So jap.
Dia kira salary untuk semua orang dalam sistem tu lah, bukannya seorang. Tak, dia kira semua orang lah. Okay. Sebab ini Yang untuk macam bagi manager tengok dia punya data saja. Record for manager lah. I see. Okay. Yang salary kat dalam table staff tu, yang tu untuk setahun Kan? Okay. Saya ingat sebulan. Saya pun tak sure. Saya Setahun kan? Saya setahun. Sebulan tu. Okay, so yang ini dia boleh tunjuk dia punya staff number, lepas tu dia punya first name, lepas tu dia kerja kat mana, kat which branch. So sini dalam ini saya guna join kat sini. So first saya ada declare satu ABC, dia akan jadi return string untuk function ni. So dalam semua barang saya select, saya akan drop dalam ABC. Okay, lepas tu sini ada declare from staff dengan branch. Kalau for example, kalau kolom ni kan, saya select from staff, jadi saya tak perlu buat macam staff dot branch, staff dot column. Kalau saya select from branch, saya kena letak branch dot street. Sebab street ni kolom dari branch table. Tiga ni kalau saya select. So saya run dulu. Okay, so saya dia akan tulis staff number SL21, staff name first name apa, lepas tu dia kerja kat mana. Dia ada work as manager, jadi dia ada manager. Yang ni dia ada parameter. So kalau dia boleh letak parameter. Contoh saya select yang orang lain. Okay, saya select Julie. Saya tukar dia punya parameter, jadi dia juga akan tukar. Julie assistant kat tempat ni. Yang tu from function saya. Ada komen tak? So kita masukkan staff number tu, and then dia bagi tahu lah kita punya dia punya staff name semua macam tu lah. Okay. Okay. Sambung dengan Farah ke? Boleh? Yes. Boleh je, boleh. Sila. Nampak tak? Tak nampak. Sekejap. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. So apa yang Farah buat kat sini adalah Farah kira dia punya Farah just keluarkan siapa yang dia punya gaji lebih daripada 20,000 setahun tu, dan dia kena bayar income tax lah. Okay, sebenarnya Farah silap buat tau, sebab Farah ingat yang salary tu dia setahun. So kejap Farah nak ubah kejap. Okay. Sekejap kita tengok dia yang SL41 dengan SL21.
Sekejap. Dia tak keluar. SL41 dengan SL42. Okey. So kat sini daripada prosedur ni dan dikeluarkan. Julie no need to pay income tax because her total salary is 9,000 which is less than 20,000 lah setahun. And kalau John pula dia kena bayar income tax sebab dia punya gaji dia 30,000 iaitu dia lebih daripada 20,000 untuk setahun tu lah. Lepas tu untuk prosedur yang kedua Farah buat untuk kira tax lah. Then jadi siapa yang gaji dia tu daripada gaji dia tu then Farah akan tolak 10% lah. 10% akan ditarik daripada total gaji untuk bayar income tax. So kalau dia punya output akan jadi macam ni lah. Okay, kalau ni Declared salary will be deduct 3,000 from 30,000 for 10% income tax. Yang ni Mary, ni sebab dia punya gaji 9,001. So kita ambil SL41. Untuk check betul tak. Jadi tak perlu bayar income tax. Okay, so betul lah. Yang dia kalau Julie no need to pay for income tax. Sebab dia punya gaji tadi kan tak lebih daripada 20,000 setahun. Itu je untuk prosedur ni. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okay. Banyak pula bercakap. Tak kena betulkan tadi. Sorry. Okay. Saya juga. Ada apa-apa nak tanya? Ada yang salah ke ataupun rasa macam tak useful ke? Tak ada. Okay. Ada, rasa okey lah tu. Maksudnya yang okay. first sekali untuk tahu sama ada dia kena bayar ataupun tak kan. Betul? Yang nombor 2 dia akan kirakan berapa banyak yang dia kena bayar kan. 10%, dia tolak berapa lah daripada gaji tu. Okey lah tu. Boleh. Faham? Okay, so itu sajalah kot untuk kita punya pembincangan dengan Yes. kita tengok kod kita masing-masing lah. So, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Tutup recording. Wait, sekejap sebelum tutup dulu. Tutup dulu. Siapa recording? Farah? Farah.